Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay. Alhamdulillah wa sallallahu sallama ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan iradahnya dan izinnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita dibenarkan berada di tempat yang mulia, di salah satu waktu yang berharga, dan juga dalam keadaan kita telah melaksanakan suatu amalan yang mulia, yang mana ianya adalah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Alhamdulillah, iaitu maksudnya adalah solat. Alhamdulillah, pertama kalinya saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan pihak pengurusan surau, pengurus yang pertama kali pastinya adalah pengurusi, dan orang-orang veteran, dan juga para imam, dan pentingnya, dan juga begitu juga adalah para pengurusan surau ini, dan yang mana mereka adalah asbab terjadinya ataupun adanya program-program sebegini. Man salaka tariqan liyatalmasa bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang membuka jalan untuk tujuan adalah menuntut ilmu, maka Allah mempermudahkan baginya syurga. Alhamdulillah. Sebagai mengambil keberkatan dan menambah lagi keberkatan yang dah sedia ada, maka kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Ihdinas siratal mustaqim. Jadi seperti mana yang kita sebut awal-awal tadi, kita berada di dalam tempat mulia, seperti mana telah kita ketahui, iaitu rumah Allah, salah satu rumah Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan yurfa'a fiha ismuh, supaya diangkat padanya nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga satu amalan yang mulia yang kita sama-sama lakukan tadi, iaitu solat, yang mana kita sebut tadi disyariatkan ketika peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan solat itu adalah pada kita menunduk pada Allah, kita tunduk kepada Allah, kita sujud kepada Allah, merendahkan diri pada Allah, dan ianya disyariatkan di tempat yang mulia, yang mana hasilnya dengan solat merendahkan diri pada Allah dibalas dengan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di waktu yang berharga bagi setiap orang muslim, iaitu salah satunya adalah di antara mabainal maghrib wal isya, di antara al-maghrib wal isya. Antara maghrib dengan isya panjangnya macam mana? Macam mana tuan-tuan maklum, maghrib sekejap saja, lebih-lebih kurang sejam, sejam lebih sikit, sejam 10 minit, 95 minit, 15 minit, macam tu. Kita sudah dengan solat, kemudian berzikir, kemudian sembahyang sunat. Kalau kita nak katakan waktu tazkirah lebih-lebih kurang, ataupun pengisian yang macam ni, kita bersembang-sembang macam ni, lebih-lebih kurang setengah jam, 40 minit, macam tu sahaja. Tetapi waktu itulah waktu yang cukup berharga bagi kehidupan seorang Muslim,
yang mana hasilnya kita akan nampak di akhirat kelak, kan? Kalau ramai orang sibuk dengan sekarang ini mungkin ada jual beli, mungkin yang sibuknya adalah dengan tengok apa berita yang terkini dan seumpamanya, tetapi kita berada di tempat yang pada waktu yang mulia begini kita diisikan dengan benda-benda yang berharga di dalam kehidupan kita, dan di antaranya adalah waktu sahar, iaitu waktu sebelum solat subuh, dan juga antaranya juga adalah setelah solat subuh sehinggalah naiknya matahari. Setelah naik matahari sekadar sepenggala, lebih kurang senang cerita 20 minit, dan setelah itu adalah setelah asar, setelah waktu asar, iaitu ada setengah orang para ulama mereka mengadakan rauha, membaca sedikit kitab yang mana pada waktu tersebut, waktu setelah asar, kita jasmani kita perlu kepada rekreasi dia, aktiviti dia, senaman dan seumpama dengan dia, disegarkan dengan macam tu. Tetapi rohani kita juga pada masa tu perlu diberi rekreasi dia, diberi kerehatan bagi dia. Maka setengah para ulama membaca kisah-kisah orang salaf terdahulu, kisah kehidupan mereka yang penuh dengan amalan soleh, bagaimana tawaduk mereka dan seumpama dengannya. Maka pada masa itu diisikan dengan hal-hal yang sedemikian. Alhamdulillah, maksud kita sebut semua itu adalah kita dah mengambil sedikit habuan daripada rahmat yang Allah Subhanahu wa taala nak kurniakan kepada kita. Jadi tadi kita datang ke sini, termasuk saya sendiri, dan keberadaan saya di sini bukanlah untuk nak bagi tahu apakah benda yang baru dan seumpamanya, tapi adalah lebih pada kita berkongsi sesama kita, memberi manfaat sesama kita. Dan Rasulullah SAW bersabda, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dari aku walaupun satu ayat. Mungkin sikit saja yang kita kongsikan, tetapi maknanya kita sama-sama memberi manfaat, memberi faedah sesama kita. Dan tajuk yang diletakkan pada iklan kehadiran saya pada hari ini adalah mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di dalam majlis-majlis begini adalah salah satu bentuk kita mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Benar, kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dengan perkara-perkara yang disyarakkan kepada kita mengikut contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi adakah amalan kita itu memadai? Kan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut semua itu masuk ke syurga dengan rahmat Allah, termasuklah aku, maksud hadis Rasulullah SAW. Dan kita semua boleh kata, insya-Allah boleh katakan ramai yang tahu, ataupun kita semua boleh katakan kita semualah kita tahu cerita Bani Israel, seorang Bani Israel, hamba Bani Israel, yang mana beliau itu diperintahkan masuk ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Pada mulanya dia kata, tak, saya nak masuk dengan amalan saya. Ditimbang, bila ditimbang, amalan beliau itu tak cukup untuk nak masuk syurga. Bahkan dikatakan satu mata pun tak lepas untuk masuk ke dalam syurga Allah. Beribadat 500 tahun. Bayangkan, beribadat, seorang ahli ibadat yang ibadat ada 500 tahun, nak masuk syurga dengan amalan dia tak lepas walaupun satu biji mata. Bayangkan kalau semua lagi satu kepala kita, badan, kaki semua nak masuk dalam syurga, banyak manakah yang diperlukan untuk membawa kita ke dalam syurga Allah. Tapi tadi apa yang dikatakan pada beliau, masuk dengan rahmat Allah. Jadi kemudian diperintahkan diheret ke dalam api neraka hamba tersebut. Maka dia pun takut, sebab dia tahu bagaimanakah azab Allah Subhanahu wa taala
Maka dia pun akhirnya minta pada Allah supaya dimasukkan dengan rahmat dari Allah. Kembali mencari rahmat dari Allah. Maka kita berada di tempat macam ni adalah sebahagian mencari rahmat dari Allah. Saya akan sebut beberapa hadis sikit sebanyak tentang majlis yang kita berada ini. Ialah saya bukan ada jadual yang tertentu. Saya ni diminta untuk menggantikan yang kuliah yang tak ada pada malam ni. Kurang-kurangnya kita bagi sama-sama kongsi sikit sebanyak akan memberi manfaat sesama kita. Dan antara hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW ada bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilaqudz dzikr. Iaitu hadis Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu melalui riyadul jannah, taman syurga, maka irta'u tu maknanya ragutlah, ambil daripada taman-taman syurga itu. Qalu wa ma riyadul jannah? Mereka katakan, apakah iaitu riyadul jannah? Maka Rasulullah SAW menyebut hilaqudz dzikr, iaitu kumpulan-kumpulan zikir. Kumpulan zikir mungkin saja membaca Al-Quran, mungkin saja membaca seperti malam Jumaat biasanya masyarakat kita membaca Yasin, mungkin saja Maulidur Rasul setengah tempat, setengah sempena, dan mungkin juga adalah majlis ilmu, kan, majlis ilmu, ataupun di rumah-rumah Allah setengahnya datang hanya iktikaf. Rahmat Allah, duduk-duduk saja pun mendapat pahala di sisi Allah. Dan kita ambil satu dua hadis. Antara hadis juga Rasulullah SAW pernah menyebut bahawa inna lillahi malaikatan sayyahin. Allah itu ada satu golongan malaikat yang kerja mereka berjalan, bersiar-siar. Berjalan di mana? Fil ard. Antara yang disebut kepada di situ adalah halummu ila hajatikum. Datanglah kepada apa benda yang kamu perlukan, pada hajat-hajat kalian. Dan ditanya kepada oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui, tetapi ditanya pada para malaikat adalah supaya kita boleh tahu apa yang Allah nak berikan kepada orang-orang berada dalam majlis zikir. Maka dia katakan, mereka itu yusabbihunaka wa yukabbirunak. Mereka itu bertasbih kepadamu dan bertakbir kepadamu. Apa itu? Zikir. Dan apa yang mereka minta? Yasalunakal jannah. Mereka minta syurga darimu, wahai Allah. Kemudian akhirnya disebut juga adalah mereka Allah Subhanahu wa taala berkata, fa ushhidukum inni qad ghafartu lahum. Fa ushhidukum inni qad ghafartu lahum. Maka bersaksilah, aku telah mengampunkan kepada mereka. Kita sebut tentang ampun, kan, maknanya apa? Bukan syurga pun, kan, ataupun bukan habuan keduniaan. Sebab apa yang kita nampak, apa yang biasanya manusia nampak di dunia ini adalah yang dia nampak dengan mata dia lah. Kecuali orang-orang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dengan keimanan, keyakinan pada Allah, maka apa yang mereka nampak itu adalah yang lebih tinggi. Bahkan mereka menampak akhirat sana adalah seolah-olah ianya adalah syahadah, seolah-olah ianya adalah duduk depan-depan mata dah. Jadi maka Allah Subhanahu wa taala kata, inni qad ghafartu lahum, sungguhnya aku telah mengampunkan kepada mereka. Tuan-tuan tahu tak kenapa pengampunan Allah itu hebat sangat, kan? Kenapa hebatnya pengampunan Allah? Walaupun tak disebut masuk syurga, walaupun tak disebut dapat sentuh habuan-habuan tertentu, hidup senang lenang dan seumpamanya. Kerana Rasulullah SAW pernah ditanya oleh beberapa orang sahabat. Seorang mengadu pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini kurang bab harta." Maka Rasulullah jawab apa? Istighfar. Mohonlah pengampunan dari Allah. Yang kedua mengadu pada Rasulullah tentang tak ada anak, tak ada zuriat. Maka Rasulullah jawab pada orang tu, istighfar. Mohonlah pengampunan dari Allah.
Orang yang ketiga dengan hajat yang lain pula. Bukan yang kedua, bukan yang tadi, yang lain pula. Rasulullah kata apa? Istighfar. Kemudian seterusnya ada yang menyaksikan hal tersebut, maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapakah jawab kepada semua orang daripada hajat yang berbeza itu adalah istighfar? Kita nak tengok besarnya habuan pada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, iaitu firman Allah pada Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Faqultu astaghfiru rabbakum, maka katalah kepada mereka, istaghfiru rabbakum, istighfarlah pada Tuhan kamu. Apa hasil dia? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah itu Maha Pengampun. Kalau Allah Maha Pengampun, apa yang Allah bagi? Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan utuskan kepada kamu dengan langit yang menurunkan hujan yang lebat. Rezeki akan datang dari situ. Yusilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal. Allah akan banyakkan harta. Allah akan banyakkan harta, kesan daripada pengampunan dari Allah. Itu adalah habuan keduniaan, habuan keduniaan. Wa yaj'alakum Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yusilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah Subhanahu wa taala akan perbanyakkan pada hamba tersebut harta dan akan kurniakan padanya anak pinak, zuriat. Wa yaj'al lakum jannatin, Allah akan menjadikan baginya taman-taman, termasuk dalam rezeki juga. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan beri kepada mereka sungai-sungai. Betapa banyaknya nikmat adalah hasil daripada seseorang itu mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Balik kepada hadis tadi, yang mana Allah bersabda, aku telah mengampunkan kepada mereka. Lepas tu malaikat tanya, wahai Allah, fihim fulanun laisa minhum, di kalangan mereka tu ada seorang tu bukanlah kumpulan mereka. Innama ja'a lihajah, tapi dia datang sebab ada hajat. Dia bukan nak majlis ilmu, dia bukan nak majlis zikir, dia bukan nak baca Al-Quran, dia bukan nak tadabbur sekian, tetapi dia datang, dia ada hajat lain. Mungkin dia ada datang, kawan duduk dalam majlis, dia duduk luar, ataupun dia duduk dalam juga, tapi hati dia tak ada dalam majlis, hati dia tak ada dalam majlis. Ataupun dia datang nak isi borang tertentu, ataupun dan seumpama dengan dia, tetapi dia itu, Allah kata, inni qad ghafartu lahum, aku telah mengampunkan kepada mereka. Hasil berada di dalam majlis ilmu, yang mana tak berniat pun duduk tempek-tempek sebelah-sebelah, tumpang-tumpang itu saja, ada habuan dari sisi Allah. Dia ada apa? Pengampunan. Yang mana pengampunan hasilnya yang kita sebut tadi. Maknanya besarnya kurniaan dari Allah kepada orang yang dalam majlis ilmu, dalam majlis zikir, dalam majlis ingat pada Allah Subhanahu wa taala, dalam majlis-majlis sebegini, bahkan yang datang tumpang-tumpang, tunggu-tunggu saja pun dapat habuan. Apakah perkara yang menyokong pada yang kita sebut tadi? Dalam hadis tersebut Allah juga sebut, hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Orang yang duduk dalam majlis sebegini, orang yang datang duduk sama mereka itu pun tak akan jadi celaka, akan mendapat tuah. Duduk tumpang-tumpang sebelah-sebelah pun akan dapat tuah daripada orang yang duduk dalam majlis ilmu. Yang bukan niat dia kerana majlis ilmu, bukan niat dia kerana untuk mendapat suatu rohani di dalam majlis ilmu, tetapi mereka tetap mendapat habuan daripada Allah. Dalam satu hadis yang mana saya rasa tuan-tuan semua dah tahu, iaitu hadis yang seorang Bani Israel, ini sebagai sokongan yang Rasulullah sebut di dalam hadis yang lain, yang mana seorang daripada Bani Israel, dia dulu seorang pembunuh, melakukan dosa besar, membunuh, yang dia telah bunuh 99 orang.
Akhirnya bertemu dengan seorang abid. Bertemu dengan seorang abid. Dan beliau tanya pada abid itu, adakah Allah akan terima taubat aku? Kan? Pernah dengar kan? Kemudian abid itu kata, tak, kamu dah bunuh banyak macam ni, Allah tak terima dah. Dosa bunuh itu dosa besar juga lagi. Kemudian apa berlaku? Dia bunuh si abid tu. Manakala kedua, selepas tu dia pun pergi. Dah bunuh abid tadi dah cukup 100. Dia pun pergi lagi. Sampai satu tempat dia bertemu dengan alim. Tadi kita sebut siapa? Abid. Yang kedua adalah siapa? Alim. Apa beza abid dengan alim? Abid tu boleh saja seseorang itu memperbanyakkan ibadat, sentiasa berada dalam majlis dalam ibadah, tetapi mungkin saja kurangnya ilmu. Mungkin saja ikut-ikutan saja. Maka ditanya pada orang alim pula, orang yang ada ilmu tentang rahmatnya Allah, maha pengampunnya Allah, maka dia bertanya pada orang tu, wahai si alim, aku dah bunuh 100 orang. Sebab campur tadi kan, 99 campur 1 dah jadi 100. Aku dah bunuh 100 orang. Macam mana ni? Adakah Allah ampunkan aku? Apa jawab si alim tersebut? Si alim tersebut jawab, ya, Allah ampunkan kamu. Kerana orang alim tahu bahawa Allah itu yaghfirudz dzunuba jami'a. Dalam Al-Quran yang lain ada Allah ada sebut, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu mampu saja untuk mengampunkan semuanya dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka si orang Bani Israel yang bertaubat tadi pun diberi dorongan oleh si alim tadi, selepas kamu bertaubat, pergi ke negeri sekian-sekian. Apa yang berlaku selepas tu? Dia pun tolaklah. Sebab di negeri sekian-sekian itu orang-orang soleh. Di negeri yang kamu berada sekarang ni banyak orang yang melakukan dosa, orang ahli maksiat dan seumpamanya dia. Cumanya jadi satu persoalan lah juga pada kita. Kenapa orang alim ada di situ? Kan? Tak apa, itu biar dulu. Itu ada perbincangan dia kalau kita sempat nanti. Maka si alim tadi pun maka si yang bertaubat tadi pun pergi macam mana yang disarankan oleh orang alim tadi, pergi ke tempat orang soleh. Belum sampai ke tempat orang soleh, tiba-tiba dia jatuh dan akhirnya meninggal. Saya rasakan ramai dah pendengar hadis tu. Cuma yang kita nak point dia kat mana nanti. Kemudian dah meninggal, datang dua malaikat. Malaikat yang nak bawa ke dalam syurga dan malaikat nak bawa ke dalam neraka. Sebab katanya dia belum sampai ke tempat orang soleh. Dia bertaubat tapi belum sampai. Akhirnya apa dua-dua malaikat yang berbincang tu buat? Malaikat tu pun ukur antara tempat yang tadi dia datang tempat yang berdosa, kemudian pergi ke tempat orang soleh, maka ke tempat orang soleh tu kurang sikit saja berbanding dengan yang tadi. Dah sampai ke belum? Itu lebih dahsyat. Belum sampai tetapi dah dekat. Maksudnya apa? Dekat dengan orang soleh sahaja akan membawa pada hasil yang baik bagi kehidupan seseorang hamba Allah. Sebab tu juga kita dianjurkan, selain kita beramal ibadat, selain kita berminta rahmat dari Allah, antara minta rahmat dari Allah dapat dari mana? Yang besar. Rahmat Allah yang besar antaranya dapat dari mana? Salawat kepada Nabi SAW kan. Yang mana tuan-tuan dah maklum semua tu sekarang ini, alhamdulillah. Antaranya juga adalah duduk bersama orang-orang soleh. Nanti kita akan bincangkan tentang khusus berkaitan dengan duduk dengan orang soleh, bersama dengan orang soleh. Siapa itu orang soleh? Orang soleh ni bukanlah semestinya jauh-jauh, bukan mestinya datang daripada mana-mana yang jauh, ataupun bukan mestinya dengan satu pakaian yang khusus yang kata itu saja orang soleh. Orang soleh adalah orang yang taat pada Allah kan. Mereka itu
hidup penuh dengan taat pada Allah dan menjauhkan maksiat pada Allah, boleh jadi saja di antara kita ni memang ada orang soleh. Mungkin tuan-tuan lebih kenal lah. Saya datang jauh, saya bukan kawasan sini, mungkin saya tak kenal. Mungkin tuan-tuan lebih kenal. Kadang-kadang imej mereka itu biasa-biasa saja. Orang soleh ni kadang-kadang imej mereka itu biasa-biasa saja. Bahkan dikatakan bahawa kadang-kadang itu mereka, orang tak peduli pun keberadaan mereka itu. Tetapi apabila dia berdoa pada Allah, dia memohon pada Allah, dia akan diberi doanya mustajab di sisi Allah. Maka orang-orang soleh, kenapa kita perlu duduk dengan orang-orang soleh? Mungkin di antara kita kata tak perlu pergi jauh, mungkin sesama surau kita saja, kita sentiasa datang dan kita berkenalan sesama kita. Mungkin di antara kita ni adalah orang soleh yang kita tak tahu, memang dia adalah dekat tiap malam qiyamul lail. Kenapa perlunya dekat dengan orang soleh? Kerana boleh jadi saja dia tengok kita, dia ingat pada kita. Kalau dia tak kenal, dia hanya kenal muka saja, tak kenal nama, hanya kenal muka. Oh dia ni, orang datang surau, bagus dia ni, Masya Allah. Apa yang kita boleh dapat pada orang soleh begini bila kita rapat dengan mereka? Kerana orang-orang soleh ini pada sangka baik kita terhadap mereka, mereka ini adalah dekat pada Allah, bangun malam, qiyamul lail. Boleh jadi saja ketika berqiyamul lail, kerana orang-orang soleh hati mereka ini penuh dengan rahmah, kasih sayang. Kita kadang-kadang kita heran, macam mana ada orang yang macam tu? InsyaAllah kalau ada sempat masa nanti kita akan kaitkan sikit tentang macam mana mendidik kepada diri kita sendiri untuk menjadi seorang yang rahmah. Aku ni pemarah, cepat melenting, orang itu tak kenang jasa. Tapi orang yang macam itulah yang kita yang orang soleh mampu bersabar, mampu bahkan menyayangi orang seperti berikut. Jadi orang soleh ini yang hati mereka itu penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, dengan sangka baik kita kepada mereka, mereka akan mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di saat qiyamul lail mereka, di saat kita tak nampak. Kerana di antara doa-doa yang mustajab adalah doa di belakang fi zahiril ghaib, doa di belakang kepada orang yang kita doakan. Doa di belakang yang orang kita doakan. Mungkin antara ni rakan-rakan kita, jiran-jiran kita ni memang sayang pada dia. Dia ni memang baik, dia ni orang yang berjasa. Jadi mungkin sahaja kita boleh dia akan berdoa di belakang. Di depan dia tak tunjuk dia doa pada kita, dia tak tunjuk pun kata dia minta kebaikan pada kita. Tapi di belakang, Allahu a'lam, Allah lebih tahu kan. Allah lebih tahu siapakah orang yang hatinya sedemikian, lembutnya sedemikian. Maka boleh jadi saja mereka berdoa di belakang. Maka dengan sangka baik kita lagi kepada mereka, doa mereka adalah mustajab. Mereka berada di tempat yang mustajab, masa yang mustajab, maka akan mendapat habuan daripada duduk bersama orang-orang soleh. Ya. Antara hubungan yang kita perlu jaga sebagai seorang anak dengan ibu bapa dia lah, itu pasti satu, untuk mendapatkan habuan barakah dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tadi adalah duduk nak pergi kepada orang soleh, belum sampai dah dapat habuan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam manakah kalau dia itu sendiri adalah ahli ibadah, dia sendiri adalah mujahadah diri dia untuk mendekatkan diri pada Allah. Alhamdulillah kita berada tempat yang macam ni. Kita bukan kesorangan. Kalau kita di rumah mungkin kita kesorangan, kadang-kadang jatuh semangat seorang-seorang nak semayang, tak berapa seronok, baca pun baca pendek-pendek saja kan. Kalau segi nafsu saya pun sama aja. Maknanya seorang-seorang saya bukan pendek-pendek saja kan, cukuplah. Okey dah terima dah solat. Tetapi bila berada yang dalam suasana yang ramai macam ni, kita akan akan rasa kekuatan, akan datang semangat untuk kita beribadah pada Allah. Jadi saya teringat pada ada orang soleh yang berkata, apabila kita duduk ramai-ramai yang macam ni, kenapa kita nak sangat pada berjamaah selain yang pasti dah Allah dan Rasul janjikan pahala dilipat ganda? Itu tak payah kita bincang dah. Itu dah memang kita yakin memang pahalanya ada lipat ganda.
Tetapi kekuatan yang kita boleh dapat bila kita beramai-ramai yang macam ni, dia adalah umpama air. Umpama air. Air ada tiga jenis, iaitu air mutlak yang suci lagi menyucikan, dan juga air musta'mal. Dia tak suci, dia suci tapi dia tak boleh sucikan benda lain. Macam air kopi kan, air teh dah campur dengan teh, dah tak boleh cuci. Tapi dia tu kalau kena tak najis kan. Dan yang ketiga adalah air mutanajis, air yang dah berkenal dengan najis. Dia sendiri kalau kena pada kita kena basuh pula. Jadi tiga jenis kategori air macam itulah kita sesama kita. Kita ini ada tiga jenis. Kan? Ada seorang yang ahli pendosa. Ialah kalau kita dosa, kita tak boleh tunjuk pada orang kan. Mungkin saja yang bercakap ini pun lebih banyak berdosa pada orang-orang lain. Cumanya Allah tutup keaiban saya, maka tuan-tuan tak nampak keaiban saya. Maka antara kita adalah pendosa, yang mana dia umpama air yang mutanajis, yang najis, yang kotor. Dia fikir macam mana dia nak bersihkan diri dia. Yang kedua adalah air musta'mal, yang mana dia itu tak boleh bersihkan orang lain, dia untuk diri dia sendiri saja. Dan yang ketiga adalah air mutlak. Air mutlak itu dia boleh bersihkan najis, dia boleh bersihkan yang lain, dia boleh juga minum biasa, dan banyak benda boleh berguna, dia amat berguna pada yang lain-lain. Maka keberadaan kita di dalam tempat yang macam ni, mungkin di antara kita ni adalah kategorinya mutlak. Kategorinya mutlak, kita boleh tumpang mereka, kita akan turut dibersihkan. Kalau air pun dalam fiqh kan, dalam fiqh kalau bercampur dalam dua kolah, yang mana mungkin sebahagiannya tu yang kita tahu, kita dah nampak dah dia tu adalah musta'mal ataupun yang lain juga. Bila dia bercampur dengan air yang satu kolah yang banyak, yang dia tu sendiri pun dah bertukar menjadi air mutlak, dia sendiri dah jadi bersih, dia sendiri dah boleh membersihkan yang lain. Betul tak fiqh macam tu? Betul tak? Sebab tadi dia tu sendiri, kalaulah kita boleh tangkap air tu, kita boleh tanda sikit air tu, zarah-zarah H2O tu, kita boleh tanda dia, ini yang najis tadi, ini yang mutlak, yang musta'mal. Kalau dia dah bercampur dengan satu qalah yang banyak, dia sendiri dah bertukar jadi mutlak. Begitulah kita duduk bersama sebegini, mungkin kita rasakan, oh tempat orang soleh jauh kat sana kan. Kadang-kadang kita rasa macam tu, kita tak tahu di keliling kita ni saja pun dah ada suasana macam tu, boleh buat suasana macam tu. Dan boleh dengan kita sangka baik ke sesama kita, boleh jadi orang soleh ramai pun kawasan ni. Cuma saya tak kenal yang mana satu saja, dia pun akan berahsia diri dia tak nak tunjuk pada orang lain. Maka kita berada macam ni, walaupun sesama kita level yang sama saja, maka itu pun adalah baik. Kan, kalau solat pun, kalau dalam fiqh, sebab kita sebut tadi terkaitan dengan Isra' Mi'raj kan. Isra' Mi'raj adalah antaranya adalah solat. Kalau tempat kuliah-kuliah yang saya duduk mengajar sikit-sikit macam tu, sekarang ni saya akan tekan tentang solat, sebab kita baru saja melepasi musim Isra' wal Mi'raj, yang mana kita sebut tadi disyariatkan solat pada musim Isra' wal Mi'raj. Dan solat akan mengangkat kita di saat kita sujud merendah daripada Allah, itulah yang akan mengangkat kita kepada Allah. Fasjud waqtarib, maka sujudlah, maka kamu akan dekat pada Allah. Yang mana kalau kita belajar dalam fiqh berkaitan dengan solat berjamaah, yang mana kita dah tahu, saya rasa memang tuan-tuan dah tahu, banyak benda disebut benda yang dah tahu dah pun, yang mana orang yang solat berjamaah, kalau akan dilihat, kalau dia tak khusyuk, dia tumpang dengan imam yang khusyuk, maka dia pun akan diterima. Sebab tu bagi orang lelaki, kita kena jaga solat berjamaah kan, usahakan solat berjamaah. Kalau tak dapat, tiba-tiba terlewat mungkin sesama di rumah, kalau tak dapat lah, bukan maknanya kita saja buat alasan di rumah dah cukup. Kadang ada orang macam tu, dia dah memadai di rumah dah ada dua beradik, dah saya main di rumah saja. Tak, itu belum cukup kepada syarat untuk melepaskan fardu kifayah penduduk setempat. Kalau dia kata tak apa, saya main di rumah, mana kampung ni dah tak dosa, tak, itu belum kadar dia.
Jadi solat berjamaah akan menyebabkan seseorang yang tak khusyuk, maka dia pun diterima sebab ada orang yang khusyuk. Lebih dahsyat pada tu lagi, imam pun tak khusyuk. Sebab contoh dia adalah kalau lebih sikit 10 minit boleh lah. 20 minit lebih minit sudah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa Jadi berkaitan dengan solat berjamaah tadi adalah kita saling menampung di antara kita. Kita katakan tadi kalau kita solat ada kekurangan dalam solat, maka kita perlu kepada khusyuknya imam, sempurnanya solat imam, kita menumpang kepada khusyuknya itu supaya solat kita diterima. Tetapi para ulama mengajarkan kepada kita, tiba-tiba kita tak khusyuk, kawan sebelah tak khusyuk, imam sendiri pun tak khusyuk, maka diterima juga. Kenapa diterima juga? Sebab kesatuan kita. Kita berada bersama-sama menjaga solat berjamaah,
Maka solat berjamaah itu adalah sesuatu benda yang besar, kan? Bukan hanya satunya adalah sunnah menghidupkan syiar Allah, tetapi dari satu sudut lain-lain adalah supaya ada harapan yang lebih besar untuk Allah Subhanahu wa taala terima ibadat kita, dapat rahmat pada Allah sebab kita sama-sama berjamaah. Jom kita sama-sama doa, kita ajak orang yang bersama kita. Kalau kita tengok di ini biasa kita tengok di RNR ataupun di Masjid Surau, ada juga setengah-setengah tempat permandangan dia macam ni. Bila rakaat jemaah pertama dah selesai, bila datang pula jemaah yang seterusnya yang baru, adalah bukanlah tak ada, adalah juga yang solat berjamaah ke lepas tu. Yang biasanya berlaku yang solat berjamaah mungkin sebab datang satu kumpulan. Bila dengan orang lain, dia buat apa, dia rasa tak apa, masing-masing. Yang sepatutnya macam mana, walaupun kita tu mungkin bukanlah qari, kita tu bukanlah imam masjid, kita tu bukanlah apa, tetapi apa yang pemerhatian saya pada masyarakat umumnya kita, nak bagi tahu mudahnya, tapi saya nak ulaskan macam mana mudah tu mungkinlah tak sempat sekarang. Tapi macam mana mudahnya untuk kita solat berjamaah, saya yakin kalau tuan-tuan macam yang ada depan saya ni, masing-masing mampu untuk jadi imam. Cumanya malu tak malu itu saja. Jadi kadang-kadang kita melepaskan peluang. Kita buat seorang-seorang dapat satu pahala, kita buat dengan kawan-kawan, walaupun walaupun dia tu tekat luluh baca saja, menggandakan pahala kita. Kita dah melepas untuk mendapatkan rahmat Allah, kan? Allah boleh gandakan 25 kali darjah, dan ada riwayat katakan 27 kali darjah. Ada perbincangan kenapa 25, kenapa 27. Jadi banyak situasi dalam kehidupan kita, kita melepas, kita merugikan. Cumanya kita sebut balik ni supaya kita mencari kat mana kita nak tampung balik, kat mana kita nak mencari rahmat dari Allah. Kalau dalam sebagai contoh, maknanya sebagai kita nampak mengapakah rahmat Allah tu kita perlu sangat berbanding dengan amalan kita. Kita buat satu contoh. Si ayah dia minta anak dia basuh pinggan, yang mana kalau di orang profesional basuh pinggan kat kedai makan lah, profesional basuh pinggan, mungkin kalau per jam dia kerja dia, kita letakkan mungkin RM10. Sehari mungkin dia dapat RM50 sekali datang, ataupun RM100 kalau dia rajin lagi, kan. Mungkin saya letak, saya tak tahu lah kadang tempat dia berapa, katalah per jam dia basuh pinggan tu dapat RM10. Ayah yang suruh anak dia basuh, anak bukan pakar pun dalam basuh pinggan. Basuh pinggan tak bersih, ada baki-baki kotor minyak tak habis. Basuh pinggan tak habis, tinggal 2-3 biji tak habis, tinggal itu saja. Basuh pinggan, celah-celah basuh pinggan pecah pula lagi, kan? Tapi nak tunjuk kata rahmatnya, ibu ayah tahu tentang rahmat. Kalau sini ada yang yang remaja, ataupun dia taklah remaja sangat, dia boleh dah berkahwin, kan? Tapi dia tak kahwin lagi, kahwin cepat supaya nampak kat mana rahmat tu. Kita orang yang dah berkahwin, dah ada anak, dia boleh nampak nilai rahmat tu akan lebih jelas, dia nampak dari mana. Ayah tadi sebab rahmat dia kepada anak, kita sebut rahmat tu, orang yang faham rahmat ibu ayah ni, dia kena lebih nampak bila dia berkahwin, dia sendiri ada anak. Yang mana rahmat ni, anak aku kesian kat dia, kan? Rahmat juga boleh kita terjemah senang, bahasa mudah, kesian dia dah usaha dah, pecah tu nak buat macam mana, dia dah usaha dah, dia tak pandai, dia basuh tu tak bersih, dia budak kecil lagi, nak angkat semua basuh semua tak larat. Akhirnya si ayah bagi RM20, upah dia RM20. Boleh berlaku tak macam tu? Boleh. Sebab apa? Sebab rahmatnya ayah kepada si anak tadi. Yang kawan tu pakar, basuh habis semua, lepas tu semua bersih, tak ada pecah langsung, dan semua sempurna, dapat RM10. Yang kawan ni dengan rahmat mendapatkan RM20. Yang itu yang maksudnya rahmah kita nak cari tu. Amalan tetap amalan, kita buat amalan, kita jaga solat, kita jaga berjamaah, kita jaga takbiratul ihram bersama imam, dapat cepat untuk berjamaah.
tetapi rahmat dari Allah itulah yang lebih kita nak minta dari Allah. Moga-moga Allah pandang kepada kita. Jadi begitulah juga dalam solat, sebab saya sebut banyak, saya sebut berkaitan dengan solat. Dalam solat, bukan kata orang lain, saya sendiri pun umur dah ada janggut, dah ada misai. Oh, rupanya banyak benda yang saya tak tahu lagi. Saya nak buat satu cerita, iaitu bukan cerita reka lah, cerita sebenar. Iaitu di sana di Mesir ada Imam Abdul Rahman bin Mustafa Al-Aidrus, datang dari negeri Hadramaut Yaman ke Mesir. Dan kebetulan pada masa beliau datang ke Mesir, imam di sebuah masjid namanya Masjid Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab ni adalah anak kepada Sayyidina Husain. Anak kepada Sayyidina Husain, dua beradik dengan Ali Zainal Abidin, anak Sayyidina Husain yang terkenal tu. Jadi Sayyidah Zainab, Masjid Sayyidah Zainab, masjid memang agak terkenal. Dan nak ambil orang yang menjadi imam, mengganti imam ni dengan syarat dia apa? Seorang yang mampu bawa sunnah dalam solat melebihi 500 solat dalam sunnah, dalam 500 sunnah dalam solat. Kadang-kadang kita fikir jemaah tu dapatlah sunat. Tak. Ini dalam sunat, cari sunat lagi. Saya sunat lagi sampai terkumpul kurang-kurangnya 500. Maka Al-Habib Abdul Rahman Al-Aidrus tadi, dia pun ambil menyahut cabaran. Dia pun sebut satu sunnah, dan ada ulama yang mencatat. Dia ada, kalau cari dalam kitab ada catatan tu, apa yang sunnah dia sebut, mengatakan lebih kurang 600 sunnah yang beliau sebut ketika solat. Macam mana? Sebab saya nak kata tu, sebab saya rasa Masya Allah seronoknya, sebab masa tahu sunnah tu. Mungkinlah kita tak nampak lagi balasan syurga dia ni kan, tapi moga-moga kita semua ahli syurga lah. Saya sendiri tak kata, tapi kita nampak yang macam mana ulama ceritakan tu, yang mana dalam takbiratul ihram saja berapa sunnah kita boleh dapat kan. Solat itu satu adalah solat jemaah adalah sunnah. Kemudian diletak dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang Allahu Akbar itu sendiri ada wajib ke sunnah? Wajib ke sunnah? Yang angkat tangan tu, yang angkat tangan tu sunat. Kan? Yang wajib tu Allahu Akbar, sebut dengan lidah tu Allahu Akbar, di samping niat lalu dalam hati. Yang angkat tangan tu sendiri adalah sunnah. Dengan jemaah tadi dah dua sunnah. Kemudian dalam takbiratul ihram pula, para ulama boleh kupas satu persatu dengan letak sejajar dengan cuping telinga, kemudian dibuka sikit, itu satu sunnah yang lain, kemudian bengkok sikit jari, kemudian mungkin itu yang saya mampu bawa kan, mungkin ulama kupas lagi, dan mungkin dengan siwak sayu sugi saja pun sunnah dia, bukan sugi saja tu adalah sunnah. Kemudian dengan kayu apa yang kita bersugi, ulama ada letak, pertama adalah kayu arak yang biasanya dalam orang jual dalam pack macam ni lah, dan juga kedua adalah zaitun, ketiga dan sampai ke akhir sekali ulama menyebut sampai ke satu benda yang kesat juga adalah boleh diterimakan sebagai sunnah. Macam mana? Mungkin dengan pakaian yang macam ni. Saya tunjuk, mungkin dalam ni boleh nampak lagi, yang mana kita dengan pakaian saja pun boleh diterima sebagai sunnah siwak bagi seseorang yang terlupa bawa kayu siwak, supaya kita dapat yang paling banyak yang kita boleh dapat sunnah. Dia bukan kotor pun kan. Kadang-kadang orang kata nanti basah lah, orang sebelah macam mana ni. Dia sekadar lalu saja. Kalau fokus kat kamera pun takkan nampak kata basah tu. Maknanya apa? Punyalah mudah untuk mendapatkan sunnah-sunnah di dalam ibadah kita, untuk akhirnya sampai kepada mencari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antaranya juga adalah kayu itu sendiri adalah lembabnya adalah lembab yang sendiri, bukan lembab yang dibasuh dan dia juga sunnah dia adalah cara menyapukan siwak itu. Ada ulama katakan sapu macam nombor 8, nombor 8 yang diterbalikkan, bukan 8 yang macam tu, tapi 8 yang diterbalikkan. Dan banyak lagi sunnah-sunnah yang hanya di dalam siwak saja.
Kalau macam tu lah kita kumpul, agaknya boleh sampai dah 500 600 macam tadi. Boleh kan? Boleh. Kita perbanyakkan ibadah, kita perbanyakkan sunnah untuk mencari keredaan Allah, pahala dari Allah. Di samping itu kita mengharap Allah pandang kita dengan rahmah, dengan kasih sayang Allah. Mungkin celah-celah kita buat sunnah tu ada tu boleh tak betul pun sebenarnya. Fakta dah tak betul pun macam tu. Tapi kita dah usaha. Kita cari-cari cumanya kita tersilap faham. Mungkin kadang-kadang macam tu kan. Jadi maknanya apa? Kita perlu mencari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf saya nak ambil satu sikit masa lagi. Iaitu mencari rahmah. Mencari rahmah adalah dalam erti kata lain mencari nadrah, iaitu pandangan supaya dipandang oleh Allah. Orang-orang salaf dahulu bahkan mencari pandangan Rasulullah itu sendiri pun kan, sebab dia tahu Rasulullah ini kekasih Allah. Mereka tahu Rasulullah ini adalah kekasih Allah. Saya nak pasal cerita yang agak menarik, yang mana saya ingat-ingat tu, sedapnya macam ni cara pandang orang-orang soleh dalam mencari rahmat Allah, mencari nazrah dari Allah dan Rasulullah. Apa kisah dia? Ini sebagai penutup lah. Satu hari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar, beliau didatangi oleh tetamu dari Madinah. Didatangi oleh tetamu dari Madinah, yang mana Madinah ini tempat Rasulullah. Maka beliau pun sambut, sebab ini bukan calon-calon tempat, ini tempat Rasulullah. Disambut sebab dengan harapan ada kaitan dengan Rasulullah. Kemudian dalam rombongan itu ada ahli perniagaan, ada ahli politik, ada macam-macam jawatan-jawatan penting negara, dan salah seorang yang dalam rombongan tu ada kanak-kanak. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz main dengan kanak-kanak tersebut. Khalifah adil ini. Dia main dengan kanak-kanak. Bayangkan, dia banyak masa dengan kanak-kanak tadi, kurang masa dengan yang lain-lain tu. Jadi satu keheranan pada seorang yang memerhatikan beliau pun satu. Pembantu dia perhati, pelik ni. Tak apalah. Dikatakan sebelum rombongan tu nak balik, dah lah tumpu masa pada kanak-kanak tadi. Sebelum rombongan tu nak balik, maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau kata ulama lebih kurang macam cubit sikit. Bukanlah cubit sampai sakit kau nak. Kadang-kadang kita kacau budak-budak kan. Saya ni orang perlis, tak faham. Bila ada cerita tu kadang-kadang mula punya perlis dah. Dia setakat nak bagi budak tu usik, bagi menangis sikit, bagi kan dia tu manja-manja. Maka beliau pun cubit sikit, sekadar yang kita sebut tadi, cubit sikit. Kanak-kanak tadi pun menangis yang bukan sakit pun, tapi sebagai kanak-kanak. Kemudian pembantu tadi tengok, dua benda dah yang pelik. Bila rombongan tu berbalik, pembantu tadi pun datang. Wahai tuan, tadi sepanjang majlis tadi saya perhati ada dua benda pelik. Pertama, tuan lebih meraihkan kanak-kanak itu berbanding dengan yang lain-lain. Orang penting dalam negara, tapi kanak-kanak itu lebih. Kenapa? Maka Sayyidina Umar menjawab, itu Abdul Aziz, Sayyidina Umar bin Aziz menjawab, kanak-kanak tadi adalah Ahlul Bait Rasulullah, orang yang ada darah pada Rasulullah, cucu Rasulullah. Mestilah kedudukan itu adalah lebih aku berbanding dengan yang lain-lain. Itu satu sudut. Yang kedua, yang lebih pelik tadi tu, kenapa tuan cubit dia sampai dia menangis yang kanak-kanak, sebagai seorang kanak lah, bukan sakit kan, sebagai seorang kanak-kanak. Maka beliau menjawab, aku cubit kanak-kanak tu supaya dia menangis, nanti di akhirat dia jumpa dengan datuk dia Rasulullah. Wahai datukku, wahai Rasulullah, Umar bin Ibn Abdul Aziz cubit aku di dunia dulu. Maka apa akan berlaku? Rasulullah pun akan panggil, wahai Umar bin Abdul Aziz, kamu cubit cucu aku ya. Maknanya apa? Dia nak diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, macam tu pandangan mereka di dalam mencari pandangan sesuatu yang lebih tinggi daripada mereka. Kiaskanlah benda tu dalam kehidupan kita, macam mana kita nak cari kedudukan di sisi orang-orang soleh di tempat kita.
para ulama di tempat kita. Begitu juga yang lebih penting adalah mencari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tadi tajuk kita adalah mencari rahmat Allah, moga-moga kita akan meraihkan keuntungan nanti di bulan Ramadan yang tak lama akan datang. Awwaluhu rahmah, yang pertamanya rahmah, wa awsatuhu maghfirah, dan keduanya adalah maghfirah. Yang mana kita tersebut tadi tak maghfirah juga, wa itqum minan nar. Moga-moga kita mendapat semua itu di dalam musim-musim yang akan mendatang nanti. Hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah lebih tahu, tetapi seolah-olah kita nampak di sana bulan Rajab, Isra Mi'raj datang sebelum Ramadan supaya kita tahu nilainya solat itu, dan kita mencari keuntungan di sebalik solat di bulan Ramadan yang nanti insya-Allah. Jadi kita saya rasa tak ada apa-apa soalan kau lah kau kita sebut tadi pun jelas. Kalau ada apa-apa persoalan ke apa, sebab masa dah panjang, nanti boleh tanya di belakang lah kalau mungkin ambil masa kan. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima apa yang kita sebut sebagai satu taqarrub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah memberkati kita fi ma baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تب علينا توبة نصوحا وطهر لنا جسما وقلبا وروحا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Minta maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian dan kekasaran dalam berkata-kata. Wallahu taala alam.